termasuk daripada ayat-ayat mutasyabihat itu ialah suatu lafaz yang mensifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang zahirnya tidak layak bagi Allah. Contoh, Allah ada tangan, Allah ada wajah, Allah ada mata, Allah di arasy, Allah di langit. Itu ayat-ayat yang ahli sunnah wal jamaah menganggapnya sebagai mutasyabihat. Bagaimana kita nak mentakwil ataupun tafwid ayat yang mutasyabihat di dalam Al-Quran mengikut ahli sunnah wal jamaah? Jadi Al-Fadhil Ustaz Nisan, saya menjemput, filtafaddal mashkur. Terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Dalam soalan tadi ada 3 perkataan lah yang perlu kita highlightkan dulu. Yang pertama ta'wil, yang kedua tafwid, yang ketiga ayat mutasyabihat. Tuan-tuan tahu ayat mutasyabihat itu apa dia? Tahu tak? Tak tahu. Kalau tuan-tuan biasa baca Al-Quran, surah Ali Imran ayat yang ke-7 yang berbunyi huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah zat yang menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kitab, Al-Quran. Fihi ayatun muhkamatun, di dalam kitab itu, dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Secara bahasa boleh sebahagian menterjemahkan kepada yang jelas. Hunna umul kitab, ayat-ayat muhkamat itu adalah umul kitab, asas atau ibu bagi kitab. Wa ukharu mutasyabihat, ukhar ni jamak qillah, maksudnya sedikit. Ada sedikit ayat Al-Quran yang mutasyabihat, secara terjemahan bebas yang samar-samar maknanya. So jelaslah dalam Al-Quran itu ada, Allah sendiri sebut ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kemudian adakah Allah sendiri menentukan manakah satu ayat muhkamat, manakah satu ayat mutasyabihat? Tak ada lah setakat ni. Kemudian ada tak hadis Nabi, Nabi beritahu ayat sekian muhkamat, ayat sekian mutasyabihat? Setakat ni saya tak pernah jumpa. Ustaz ada jumpa ke? Tak ada. Nabi beritahu ini ayat muhkamat, ini ayat mutasyabihat. Ada ke? Tak jumpa lagi. Mana bagi tahu je ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Cuma tak ditentukan mana satu ayat muhkamat, mana satu ayat mutasyabihat. Jadi apabila saya go through lah tafsir Quran, bila ayat yang ke-7 ni, bila ulama-ulama tafsir menafsirkan ayat ni, masing-masing akan bagi ijtihad masing-masing dengan teori-teori dia lah. Ayat mana yang muhkamat, ayat mana yang mutasyabihat, dan contoh-contoh ayat-ayat ni. Contoh ayat mutasyabihat yang paling mudah untuk semua orang tahu, contohnya alif lam mim. Mana dia apa? Yasin, kaf ha ya ain sad. Tahu mana dia? Tak tahu. Itu termasuk mutasyabihat yang paling mutasyabihat lah. Yang paling, kalau kita tengok tafsir pun, kebanyakan ulama akan kata Allahu a'lamu bi muradihi, hanya Allah yang tahu maksud dia. Dan ada banyak lagi beberapa contoh yang ulama berikan tentang ayat mutasyabihat. Saya tertarik dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi punya dhabit ataupun punya kaedah dalam menentukan mana satu ayat muhkamat, mana satu ayat mutasyabihat. Ini agak senang je insya-Allah. Dalam usul fiqh dibahas dalam bab ni lah, apabila ada sesuatu ayat yang mana jelas maknanya, kita baca pun kita faham. Qul huwallahu ahad, katakan Allah tu satu, jelas, esa. Maka yang paling jelas itu dinamakan nas. Dia bagi satu istilah oleh ulama usul, nas. Bukan nas yang digunakan oleh ulama lain.
Ulama lain guna kadang-kadang contoh nas Quran, nas hadis, nas kitab, itu maknanya teks. Ini maksud nas ni sesuatu yang jelas dia punya makna dia. Yang kedua dia panggil zahir. Zahir ni ayat atau lafaz itu ada dua atau lebih kemungkinan makna. Ada ayat atau lafaz lah, dia kadang-kadang lafaz, kadang-kadang gabungan lafaz jadi ayat kan. Kadang lafaz itu sendiri mempunyai dua makna atau lebih, ataupun ayat itu mengenai dua makna atau lebih. Ada kemungkinan. Kalau yang nas tadi tak ada kemungkinan lah. Tak ada kemungkinan. Memang makna itu je. Cuma kemungkinan yang zahir itulah, yang secara literal itulah kemungkinan yang paling kuat. So dia panggil zahir. Kemungkinan yang lain tu dianggap marjuh, dianggap kira tertolak lah. Kemudian yang ketiga dia ada satu dipanggil mujmal. Dipanggil mujmal. Apa itu mujmal? Mujmal ni lafaz itu mempunyai makna yang sama kuat. Contohnya lafaz mushtarak. Contohnya dalam Al-Quran Allah Taala sebut wal mutalaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang ditalak dengan talak raj'i adalah beriddah selama 3 quru. Apa itu quru? Di kalangan Ibnu Ammar dan Ibnu Abbas ada khilaf. Seorang kata quru itu suci, seorang kata quru itu haid. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ambil pendapat yang mengatakan quru itu suci. Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi ambil quru dengan makna haid. So ada khilaf di situ, dan sama kuat. Lafaz yang mushtarak ni dua-dua hakikat, dua-dua sama kuat. Itu dia panggil mujmal. Dan yang keempat dia panggil muawwal. Muawwal ini lawan bagi yang kedua tadi, iaitu zahir. Sebab zahir tadi kan dia ada kemungkinan dua atau lebih makna, tapi makna yang kuat itu makna yang zahir itu, yang literal itu. So makna yang lain itu marjuh. Tapi muawwal ini diambil makna yang marjuh itu. Contohnya lah kan, kalau macam ada orang datang, ada satu rombongan datang rumah kita, makcik katanya, makcik kami datang nak memetik bunga di taman. Makcik kata apa? Pokok bunga makcik berlambak kat taman tu, petik lah, tak payahlah datang berombongan lah, nak petik bunga je pun, silakan petik, banyak mana nak ambil. Makcik tu faham tak faham? Payah ni makcik ni tak faham bahasa, bang direct je lah. Betul? Faham Kadang-kadang kita lafazkan satu memetik bunga di taman, bukan maksud kita nak petik bunga, ni bunga petik, maksudnya nak minang anak dia kan. So makna yang marjuh itu dia panggil muawwal. Tapi bila kita dalam situasi itu, kita menangkan makna yang marjuh. Pasal apa? Ya tujuan dia datang tu nak minang, bukan nak petik bunga, betul. So Imam Fakhr Razi kata yang pertama, yang kedua nas dengan zahir ni ialah ayat muhkamat. Dan yang ketiga dan keempat iaitu mujmal dan muawwal ni ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu dia punya kaedah nak menentukan. Faham ke? Bolehlah sikit-sikit. Jadi mana-mana ayat Al-Quran yang mana dia memberi makna yang samar-samar macam tadilah, mujmal dengan muawwal tadi, maka dia dianggap sebagai ayat mutasyabihat. Jadi apabila ayat itu mutasyabihat, maka dia kena kembali rujuk kepada ayat yang muhkamat, sebab ayat muhkamat itu ummul kitab. Allah sebutkan hunna ummul kitab. Lepas tu ada seorang ulama besar kita, Ibnu Arabi, mengarang kitab Raddul Mutasyabihat ilal Muhkamat. Kitab Ibnu Arabi. Jadi termasuk daripada ayat-ayat mutasyabihat itu ialah satu lafaz yang mensifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang zahirnya tidak layak bagi Allah. Contoh, Allah ada tangan, Allah ada wajah, Allah ada mata, Allah di arash, Allah di langit. Itu ayat-ayat yang ahli sunnah wal jamaah menganggapnya sebagai mutasyabihat. Sebab apa? Ada ayat yang muhkamat yang menolak perkara tersebut, iaitu laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Allah Taala tu tak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia.
Jadi bila ada ayat yang muhkamat, yang jelas, yang menafikan keserupaan antara Allah dengan segala sesuatu, syai', itu segala sesuatu, maka segala ayat-ayat yang menunjukkan secara zahirnya ada penyerupaan antara Allah dengan makhluk atau perkara yang baru, maka tidak boleh diambil dia punya makna zahir dia. Maka di sini masuk kepada bab takwil dan tafwid. Okey. Setakat tu okey eh. Okay, kita pergi kepada makna takwil dan tafwid pula. Apabila sesuatu lafaz itu tidak sesuai diambil makna zahir dia, contoh kita tak boleh kata bila Allah firman yadullah fawqa aydihim, kita tak boleh kata Allah ada tangan, atau kita tak boleh kata Allah Ta'ala turun letak tangan dia atas tangan-tangan Nabi dan sahabat ketika perjanjian Bai'atul Ridwan. Itu tak boleh. Ataupun sekurang-kurangnya dia kata tak, itu menunjukkan Allah ada tangan, pun tak boleh. Ayat itu tak mengatakan pun Allah ada tangan. Contohnya kalau kita pun kata, pengurusi kata nanti kaki tangan masjid lepas isyak kang berkumpul ada mesyuarat. Kaki tangan masjid. Adakah orang faham bahawa masjid ada kaki ada tangan? Bila usaha buat pengumuman kaki tangan masjid lepas isyak sila berkumpul ada mesyuarat. Ada siapa yang rupa-rupanya masjid pun ada kaki, masjid pun ada tangan, bukan kita ada kaki. Ya ke? Bila sebut nisbahkan tangan kepada masjid, berarti tangan masjid ada tangan, masjid ada kaki. Orang faham, orang tak belajar pun faham betul. Itu tak menunjukkan bahawa masjid ada kaki, masjid ada tangan. Jadi bila Allah kata yadullah, tangan Allah, bukan bermakna siapa kata Allah ada tangan. Tak ada siapa pun yang kata Allah tangan. Okey, jadi bila kita tidak boleh maksud tangan ni tangan anggota. Jadi apabila ada ayat begitu yang ulama kategorikan sebagai ayat mutasyabihat, maka kita tidak boleh menterjemahkan secara literal, secara zahir tak boleh. Sama ada kita mentakwilkan atau mentafwidkan. Apa makna takwil tafwid ni? Takwil ni memalingkan makna yang zahir itu kepada makna yang sesuai. Itu secara bahasa Melayu dia lah, mudah. Okey, takwil ni ada dua rukun. Ada dua rukun takwil. Yang pertama yang saya sebut tadi iaitu menafikan makna yang zahir tadi. Makna yang zahir yang tak sesuai itu kita nafikan. Macam tadilah memetik bunga di taman. Kita nafikan petik bunga yang betul, ambil bunga bagi petik tu. Sebab apa? Itu bukan makna dia yang dikehendaki. Kita nafikan makna. Okey, kemudian yang kedua, menentukan makna yang sesuai lah. Menentukan makna yang sesuai. Bila kita dah nafikan makna yang zahir, habis itu makna dia apa? Carilah makna yang sesuai. Itu rukun takwil yang kedua. Okey. Di sini kalaulah kita hanya menafikan makna zahir sahaja, iaitu kita mengamalkan rukun pertama bagi takwil, tapi yang kedua kita tak menentukan makna yang sesuai. Kita tak menentukan makna yang sesuai, kita kata maknanya serahkan kepada Allah Ta'ala. Itu dia panggil tafwid. Ini majoriti salafus soleh. Majoriti salafus soleh dia menafikan makna zahir. Sebab dia tahu Allah Ta'ala tak ada anggota tangan, Allah Ta'ala tak ada anggota wajah, anggota mata dan sebagainya. Tapi habis tu kalau dinafikan, habis tu makna dia apa? Serahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Itu namanya tafwid. Menyerahkan makna kepada Allah. Tapi tak bermakna mereka jahil. Ini yang selalu si puak Wahabi yang kata kalau macam tafwid tu maksudnya akbahul mazahib katanya. Seburuk-buruk mazhab menuduh salaf tafwid kerana apa? Seolah-olah salaf tu bila dia tafwid maknanya dia bodoh lah, dia tak tahu makna dia apa, serah makna kepada Allah. Apa maknanya? Wallahu a'lam, mana tahu. Jadi Allah Ta'ala turunkan Al-Quran tak ada makna. Jadi bukan dia tak tahu, dia tak mentakyinkan makna secara qat'i saja. Dia tak mau bahas makna dia tahu dalam diri dia tahu makna dia apa, tapi dia tak bahas, dia tak nak bagi tahu. Serahkan makna kepada Allah Ta'ala. Bukan makna entahlah aku pun tak tahu apa dia. Bukan bermakna tafwid tak tahu, bukan makna tafwid tu bodoh. Tapi itulah Wahabi dia tak faham, dia gagal faham. Jadi dia kata tafwid ni mazhab yang terburuk katanya. Maksudnya menuduh salah tafwid tu satu mazhab yang paling
buruk sekali, maksudnya mentohmah mazhab salaf. Salaf ni bodoh kan ya, kalau salaf tafwid. Padahal ulama kata salaf tafwid tu bukan bermakna dia tak tahu makna, dia tak menentukan makna saja. Dia tahu dalam diri dia, cuma dia tak bagi tahu. Tak perlu dibahas. Amirruha kama ja'at. Lalukan saja seperti mana ayat tu dilalukan, didatangkan. Dan yang kedua, kalau kita nafikan makna zahir tadi, kemudian ulama menentukan makna yang sesuai dengan syarat. Yang pertama, dia zanni, bukan qat'i. Dia zanni, bukan qat'i. Yang kedua, mengikut kaedah bahasa Arab. Ikut kaedah sastra Arab. Biasanya lafaz itu digunakan untuk makna majaznya, makna kiasannya, makna apa. Dan yang ketiga, kerana ada maslahat. Kerana ada maslahat. Sebab kalau tak dilakukan takwil, maka mungkin sebahagian orang akan terjebak menganggap Allah ada anggota, Allah ada tangan, ada wajah. Akhirnya dia menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu dah menyalahi ayat yang muhkamat. Laisa kamitslihi syai', boleh jatuh kafir tu. Sebab tu ada maslahat, terpaksa ditakwilkan. Zaman salafus salih mereka tak suka takwil, mereka hanya tafwid. Sebab zaman tu maslahat dia tak seperti mana zaman setelah tu. Tak ramai yang terjebak kepada tajsim, tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, menjisimkan Allah, menganggap Allah ada anggota, berjisim dan sebagainya. Adalah seorang dua, tak ramai. Setelah munculnya satu mazhab puluh-puluh ribu atau ribu pengikut dia, Mujassimah Musyabbihah ni, maka ulama kata ni bahaya. Ini perlu diambil pendekatan takwil. Nah, kita bukan tak nak ikut mazhab salaf, tak? Kita tengok ulama, kita tengok pada keadaan. Kalau perlu ditakwil, wajib takwil. Sebab kita nak menyelamatkan akidah umat. Dia kata, kau ni sangka buruk dengan umat. Bukan sangka buruk, apa benda dah berlaku dah. Beribu-ribu orang berpegang dengan fahaman tajsim, tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. So kita nak tafwid lagi. Sebab mana orang faham, orang awam mana faham apa tu tafwid, apa tu takwil. Jadi ulama takwil sebab apa? Ada kaedah bahasa. Guna kaedah bahasa Arab, bukan takwil sesuka hati macam takwilan Syiah, takwilan Mu'tazilah. Tidak. Mu'tazilah punya takwilan pun kadang-kadang ada yang betul. Jadi tafwid itu maksudnya menafikan makna zahir tanpa menentukan maknanya, serahkan makna kepada Allah. Itu maksudnya tafwid. Maksudnya bila ditanya apa makna Ar-Rahman wa Ar-Arsy Istawa, maknanya Ar-Rahman wa Ar-Arsy Istawa. Apa makna yadullah faqadih? Maknanya yadullah faqadihim. Amirruha kama ja'at. Lalukan saja seperti mana dia datang. Jangan cuba diterjemahkan, diterangkan begitu begini, tak boleh. Itu bukan salaf. Salaf kalau dia cuba bagi tahu Allah ada di atas, bukan kat situ atas lagi nuan dia. Itu bukan salaf tu, tapi mengaku salaf. Masalah adalah seorang tu kan. Dia mengatakan ayat Ar-Rahman Al-Arsy Istawa tu, mula-mula dia kata atas arash. Lepas tu dia kata tak, bukan atas, melekat. Dia tak menyentuh, dia terkapung. Macam dalsim ni. Mungkinlah, wallahu alam. Terkapung, dia nak nun jauh di sana. Melekat ke, terkapung ke, ataupun nun jauh, semuanya itu tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, kerana bertempat itu adalah kelaziman jisim. Kelaziman jisim. Panjang bab ni nak diterangkan sebenarnya. Ini saya hanya pergi kepada dia punya teori sajalah. Iaitu mutasyabihat, takwil dan tafwid. Jadi zaman kita paling sesuai takwil. Memang dah lama dah ulama takwil ni. Ataupun istilah dia panggil takwil tafsili lah. Bila mengamalkan dua rukun takwil ni, dia panggil takwil tafsili. Mengamalkan satu rukun takwil saja, yang pertama menafikan makna zahir tadi, dia panggil tafwid atau takwil ijmali. Jadi kedua-duanya ahli sunnah wal jamaah. Boleh setakat tu. Cuma isu di sekarang ni yang boleh sikit yang tuan-tuan dah dapat video viral saya dikafirkan. Macam mana ustaz dikafirkan, panggil bagi kat forum pula. Sebab yang digandingkan tu bukan calon-calon orang tu, Ustaz Azaidrus. Tak dapat? Alhamdulillah. Tak tahu. Dalam satu forum saya di Ampang, masjid itu Masjid Wahabi lah sebenarnya. Jadi isu dia, boleh tak kita mengatakan Allah berada di arash? Itu pun forum pernah berlaku juga, berdebat di Kuala Kangsar tu, isu yang sama juga. Boleh tak mengatakan Allah berada di arash?
Okey, isu dia, masalahnya sekarang ni isu dia panjang. Sebenarnya apabila orang tu dia mengatakan Allah berada di Arash, sebab apa? Sebab yang pertama dia orang Melayu lah. Sebab dia orang Melayu. Sebab orang Melayu mesti dia akan terjemahkannya ayat Quran kepada bahasa Melayu. Okey, sebenarnya lepas tu dia kata ini salah. Lepas tu dia kata Allah berada di Arash, dia kata ini salah. Okey. Salafus salih bukan orang Melayu, salafus salih orang Arab. Jadi dia orang salafus salih akan sebut, bukan salafus salih Asy'ariyah, Maturidiyah, semua ulama sepakat Ar-Rahmanu ala arsistawa, siapa tolak kafir. Siapa tolak Ar-Rahmanu ala arsistawa, dia kafir. Tetapi orang yang mengatakan Ar-Rahman arsistawa itu, dia hanya kata, kalau orang Melayu itulah dia akan terjemah, dia kata Allah berada di Arash. Adakah dia i'tiqad? Kata tadi dia mengatakan satu. Bila dia kata Allah berada di Arash, adakah dia i'tiqad yang Allah tu betul-betul berada di atas Arash, sama ada kalau ala tu ikut bahasa Arab memang memassah, menyentuh. Ala, kalau fauqa baru dia terkapung-kapung, dia tak menyentuh. Kalau dia kata macam tu dalam masa yang sama, dia i'tiqad yang memang Allah betul-betul ada di Arash, itu mengkafirkan orang itu khilaf ulama. Khilaf. Saya boleh bawa kitab yang mazhab yang paling moderate sekali, mazhab Syafi'i malah. Yang mazhab Syafi'i yang tak kafirkan. 3 mazhab lagi kata kafir. Mazhab Syafi'i khilaf. Majoriti tak kafirkan. Sebab apa? Kita nak kafirkan orang ni bukan mudah. Tengok Imam Izzuddin Abi Salam Sultan Ahmad kata kita nak kafirkan orang semua orang lahir dekat orang, bila kata Allah Ta'ala dia semua percaya. Semua manusia lahir mujassimah musyabbihah. Sebab bila dia dah belajar baru dia tahu. Sebab apa? Kalau orang yang kata tu mak rempit, takkan kita nak kata dia kafir, dia mana tahu. Dia baca Quran Ar-Rahman istawa, lepas tu dia terjemah bahasa Melayu Allah Ta'ala itu. Takkan kita kata dia kafir. Tak kafir. Maksudnya nak kafirkan orang ni bukan tugas akidah. Akidah hanya bahas wajib, mustahil, harus. Allah berada di atas Arash tu wajib ke, mustahil ke, harus. Dari segi hukum akal. Syarak kata Ar-Rahman istawa. Akal kata wajib ke, harus, mustahil. So kita dari sunnah kata mustahil. Mustahil kerana kalau Allah berada di atas Arash itu menunjukkan bahawa Allah tu bersifat hudus. Si hudus membawa kepada mungkin menafikan wajibul wujud. Maka boleh kafir lah. Faham ke orang awam? Kalau yang kata tu orang awam, kita tak boleh kafirkan dulu, kita panggil dia dulu. Bukan kita panggil, mufti, qadi, hakim. 3 orang ni saja. Untuk mengkafirkan seseorang, syakhsun ataupun afrad, dia kena mufti, qadi, hakim saja. Kita pun tak boleh, saya pun tak boleh, yang bukan mufti tak boleh. Tengok, kalau yang kata tu orang awam, dia kata Allah berada di atas, panggil dia dulu. Tanya apa maksud dia. Adakah dia i'tiqad, dia cakap saja ke saya cakap sebab Quran kata. Cuma dia terjemahlah sebab dia orang Melayu kan. Kalau itu saja, saya mana tahu, saya baca Quran kata Ar-Rahman, saya tengok terjemahan dia kata Allah ada atas Arash. Saya sebut. Kalau itu saja, maka kita kena bagi tahu dia. Tapi kalau dia betul-betul i'tiqad, dah memang saya i'tiqad betul Allah memang betul ada atas Arash. So kita kena tekan dia tak boleh. Ini menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan akidah Islam. Terangkan dia, bagi dia dalil sampai dia faham. Kalau dia pun okeylah, saya tarik balik, lepaskan dia. Walaupun yang cakap itu ulama, tapi bukan ulama akidah. Misalnya ulama hadis, ulama fiqh, ulama apa lagi, ulama nahwu, saraf, dia dikira awam dalam akidah. Kalau yang kata tu ulama akidah, ulama kalam, itu baru boleh dikafirkan, kata Izzuddin Abi Salam rahimahullah ta'ala. Kita pun tak boleh kata ulama kata kafir. Ulama kata jangan cakap macam tu. Ulama siapa kata kafir? Memang secara umumnya tidak boleh mengatakan Allah berada di atas Arash yang menunjukkan benda itu tempat bagi dia. Tak boleh kata. Tapi tak boleh memang ulama kata kafir macam tu. Ulama mana yang kata kafir? Ulama pun perinci. Ulama nak hukumkan kafir orang kata macam tu perinci. Orang awam, orang jahil, ulama, tapi yang bukan ulama kalam, bukan ulama akidah, tak sama hukum. Dan yang boleh kafirkan hanya mufti, qadi, hakim saja. Boleh tuan-tuan? Jadi kita pun jangan suka-suka nak kafirkan orang.
Jadi kita tengok, kalau siapa-siapa saja kata Allah di atas langit ke di atas aras, kita kena serahkan dia kepada mufti, hakim atau qadi. Tengok apa yang tekad dia sebenarnya. Dia kata saja. Sebab dia orang ni sebenarnya konon-kononnya nak ikut salaf, nak ikut salaf, tapi dia tak faham sebenarnya salaf yang sebenar tu macam mana. Dia ikut guru dia lah, sebab salaf semua kan dah mati. Dia ikutlah guru dia yang klaim kata dia orang ni salaf. Jadi dia ikut, nah ini salah, dia pun ikut. Jadi dia tak salah, yang salah dia guru dia. Jadi kita tak boleh terus kafir-kafir, sebab nak mengkafirkan orang tu bukan mudah. Imam Ghazali kata, kalau tuan-tuan nak tengok bab kafir takfir ni dalam Iqtisad bab terakhir sekali, ataupun dia ada kitab yang khusus, Faisalul Tafarruqah, kitab khusus untuk mengkafirkan orang. Imam Ghazali kata lebih baik kita salah dalam tidak mengkafirkan orang daripada kita salah mengkafirkan orang. Boleh ke? Wallahu a'lam.